Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketahui alimu. Kemudian daripada ini muqaddimah. Kata Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, bahwasanya khawatir, segala lintasan-lintasan atas qalbi, ialah bekas datang dalam hati hamba yang membangkitkan di atas perbuatan dan meninggalkan. Dia akan membawa kepada melaksanakan satu perkara atau meninggalkan, dan menyeru akan dia kepadanya, dan dinamakan dia khawatir kerana berbalik-balik pergi datangnya daripada khatarat ar-raih yang lain, yakni dia ambil daripada berbalik ditiup oleh angin. Khatarat ar-raih, angin bertiup dia berbalik. Begitulah qalbi insan. Sebab al-qalb la yusamma al-qalb illa bitaqallub. Hati tidak dinamakan hati melainkan dia cepat berbalik. Sebab tu kita merasa sendiri, kadang-kadang ibadat rasa lazat, hebat, sedap, lepas tu dia tawa balik, lepas tu rasa rajin, lepas tu rasa malas balik, macam-macam. Dia berpusing-pusing sebelum dia tamkin, betul lah ya. Itu sifat hati tu. Kadang dia rasa seronok, kadang sebaliknya, kadang dia rasa gerun, kadang tak rasa apa, macam-macam. Itu qalbi punya perasaan. Maknanya itu perlu dipantau. Maka pendetilan, ya, kewaspadaan hebat para arifin, para awliya, maka dia jaga benda ni ketika lintasan lagi. Dia tak kata dah parah betul kan. Lintasan dia dah cek ke mana dia pergi, qalbi dia. Itu panggil khatir. Ya, khatir yang lintas dia dah pantau ke mana dia bawa, supaya cantik perjalanan dia tadi. Dan adalah ia tempat empat bahagi. Pertama, daripadanya barang yang dibaharu akan dia ta'ala dalam hati pada permulaan, maka dikatakan bagi dia khawatir semata-mata. Dan kedua, yang datang mengiringi seruan mulhim, malaikat nama dia mulhim. Hati itu datang dia mengiringi. Ya, Allah Ta'ala jadikan sebab malaikat memberikan ilham, maka dibangsakan kepadanya, kepada malaikat, maka dikatakan dia ilhamun. Dan ketiga, yang dibaharu, mana yang datang akan dia mengiringi seruan syaitan, maka dibangsakan kepadanya, kepada syaitan, maka dikatakan bagi dia waswasah, nama dia waswasah syaitan. Dan dibangsakan kepadanya dengan bahawasanya khawatirus syaitani. Tiga. Dan yang keempat, dibaharu, mana datang akan dia muafakat bagi tabiat manusia, maka dikatakan baginya hawa nafsu. Dan dibangsakan kepadanya, dan sesungguhnya iaitu pada hakikat yang baharu datang tatkala diseru akan dia, maka iaitu seperti sebut pada yang demikian itu. Dan tetapinya yang dibangsakan kepadanya, maka inilah empat bahagi daripada khawatir. Yang hakikat sebenarnya semua itu datang daripada Allah Ta'ala. Semua ni makhluk Tuhan, cuma Tuhan olahkan berbagai-bagai bentuk. Ada disandarkan nama kepada malaikat, ada disandarkan kepada syaitan. Jadi maknanya medan dia ialah qalbi insan. Qalbi insan itu medan, tempat bertempur. Dua tempuran yang hebat, tentera malaikat, tentera syaitan. Sekali menang, sekali kalah, begitulah. Waktu berlaku sebelum dia betul-betul mantap. Waktu perkembangan ini dia ambil, maknanya perhatian besar oleh orang yang menjalani jalan menuju pada Allah Ta'ala. Ini benda besar. Kalau kita biarkan dia hanyut, lagi parah. Lepas tu kena sentiasa dipantar ke mana arah dia, ke mana perjalanan dia. Dan segala khawatir yang ada daripada pihak mulhim, disandarkan kepada malaikat, nama mulhim itu ilham-ilham,
fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuhan ilhamkan yang baik buruk tu dalam kalbi insan. Tiada ada ia melainkan daripada kebajikan. Mana ilham daripada malaikat mulhim, semua benda-benda yang berupa kebaikan, yang membentuk amal saleh. Kerana ia memberi nasihat, lagi menunjuk, tiada lepas dia melainkan kerana yang demikian itu. Dan khatir daripada syaitan pula tidak ada ia melainkan dengan kejahatan. Bisikan-bisikan yang datang dalam kalbi insan tadi, membuat perkara-perkara yang tidak elok, ya, melakukan perkara-perkara yang dicegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menyesatkan dan melincirkan. Dan terkadang ada ia dengan kebajikan, tipu daya dan dorongan. Jadi maknanya ada dua cara. Khatir syaitan ni datang jelas, memang benda tu terang, maksiat mungkar. Ada kala dia datang berselindung, berupa pada baik, tapi dalam dia ada rosak dalaman dia. Ada penyakit-penyakit dalaman, ini semua akan dibincang di belakang. Maknanya begitu besar perhatian yang perlu kita pantau dalam perkembangan kalbi insan, sebab dia adalah mutiara besar yang layak menerima pancaran makrifat daripada Allah Ta'ala. Maka sila bersihkan supaya dia dapat bantuan besar. Maka yang ada ia daripada pihak hawa nafsu, nama kejahatan dan barang yang tiada kebajikan padanya, menegak dan memayahkan. Dan sebenarnya kata setengah salaf bahawasanya hawa nafsu pula terkadang menyeru kepada kebajikan, dan maksud daripadanya ialah menyengutukan bagi syaitan. Maknanya dia sama naik dengan syaitan, ya. Maknanya apa? Dia kelirukan. Nampak zahir macam baik, tapi rupa dalam ada kerosakan-kerosakan yang berlaku. Maka inilah segala baginya, kemudian daripada yang demikian. Kemudian ketahui ilmu, berkendak kamu mengetahui akan dia 3 pasal, tidak dapat tiada. Tak dapat tiada bagimu daripadanya dan padanya yang dimaksudkan. Dalam 3 perkara ni ada maksud besar dalam kita mengolah, memperbaiki dalaman kita ni. Pertama, mengetahui penceraian antara khatir kebajikan dan khatir kejahatan pada jumlah. Mana secara ringkas dia, kita mesti mengenali bisikan yang datang, adakah baik ataupun sebaliknya. Mana mengetahui dengan memberikan penceraian, itu yang pertama. Yang kedua, mengetahui penceraian khatir yang jahat pada permulaannya, atau khatir syaitan, atau khatir hawa nafsu. Dan dengan yang tersebut itu diketahui penceraian antara ni, bahawa kita dapat bezakan, ya, dia tekan nak buat jahat. Ini hati daripada syaitan ke daripada nafsu? Nafsu menyeru kejahatan, syaitan pun menyeru kejahatan. Sekarang nak tahu daripada nafsu ke atau daripada syaitan, ini akan dibincang belakang, ya. Dia kalau ada khatir lintasan dia nak buat kejahatan dia, kita istighfar, ya, kita bertobat, kita baca Quran, kita zikir ke apa, dihilang. Itu syaitan, ya. Kalau kita baca Quran lagi kuat, dia tekan, dia nak juga benda tu. Terbangun semayang, dia tekan lagi tu. Wah, itu bukan syaitan, itu nafsu, ya. Itu contoh perbezaan dia. Seruan dia sama je ke arah kejahatan, tapi cara dia termasuk. Sebab kita nak tahu, sebab kita nak cara nak tangkis, macam mana nak menangkis benda tu supaya kita tidak terperangkap. Dan ketiga, mengetahui penceraian, mana perbezaan antara khatir kebajikan permulaannya dan ilhami ataupun syaitani, supaya engkau tuntut barang yang ada daripada Allah Subhanahu Wa Taala atau daripada muslimin, dan supaya kamu jauhkan barang yang ada daripada syaitan dan daripada hawa atas orang yang berkata dengan dia. Tujuan kita pun nak membezakan supaya dapat kita sentiasa berhati-hati supaya tidak terperangkap dengan dua seruan yang tidak elok, syaitani atau daripada nafsani. Maka al-faslul awal, pasal yang pertama, kata Hujatul Islam Al-Imam Ghazali, maka berkata ulama kami rahimallahu ta'ala,
apabila engkau berkehendak bahawa mengetahui akan khatir kejahatan dan penceraian keduanya, maka timbang olehmu dengan salah satu daripada 4 perkara. Ya, kita gunakan penimbang dia, mizan, neraca ukuran dia, 4 perkara ni, baru kita akan tahu kedudukan dia mana. Maka nyatalah bagimu hal ni, dia akan dapat tahu kedudukan sebenar. Maka pertama, bahawa engkau lintangkan pekerjaan yang terlintas dalam hatimu itu atas syarak. Ya, bila terlintas saja kita letakkan hukum itu. Apa hukuman dia segi pandangan syar'i. Itu yang pertama. Mana wajib bagi kita setiap lintasan kalbi kita kena pantau tu maksudnya. Sebab kalau kita tak pantau, dia akan membawa kepada terjejasnya kalbi, yang dia merupakan satu perkara yang amat besar kena dijaga supaya biar dia selamat, dia cantik, makin terang makrifat dia dengan Allah. Kalau dia terjejas dia, makrifat kita akan bermasalah. Itu yang kita takut, ya, sebab dia mutiara besar. Jangan bagi dia kotor, apatah lagi kalau bagi dia retak ataupun dia pecah tu, na'udzubillah. Baik, maka jika muafakat jenisnya maka itu kebajikan. Tengok cara dengan syarak kita nak buat kebajikan. Dalam kalbi kita terlintas nak baca Quran misalnya, terlintas nak bangun tahajud, terlintas nak zikir dan sebagainya lah. Ukur dengan syarak, cantik tu benda, tak ada apa, benda disuruh. Satu contoh, ya. Mana muafakat dengan syarak, maka itu ada kebajikan. Dan jika ada dia dengan lawannya, ya, makna yang disuruh tadi benda yang tak elok, ya, mengumpat, fitnah dan sebagainya lah, itu benda tak elok. Dengan kemudian ataupun ada makna dengan kemudahan ataupun dengan syubhah, dengan terang ataupun dengan kesamaran benda itu, maka iaitulah kejahatan nama dia. Ya, tak terang. Maka jika tiada nyata bagimu timbangan dengan ini, ya, kita timbang dengan syarak ni tak apa nampak lagi, maka lintangkan dia atas mengikut seperti ada ia di dalam perbuatan itu, mengikut dengan orang yang salihin. Mana kita buat ni, orang salih ada buat tak? Para awliya ada amal tak dengan apa yang kita buat? Kalau ada, mana benda terbaik, kalau tidak sebaliknya. Maka iaitu kebajikan. Dan jika ada ia berlawanan bagi mengikut orang yang salihin, maka iaitu dipanggil kejahatan, ya. Maka jika tiada kenyataan bagimu dengan mizan ini, kita timbang macam ni sekalipun dengan masa tak nampak juga kan, maka lintangkan akad nafsu dan hawa, ya. Kita pusing pula, kita tengok nafsu kita seronok tak benda tu. Kalau seronok, macam mana tu benda tak elok, ya. Maknanya kita kena apa? Membuat pengukuran supaya jangan tersilap. Maka tilik jika ada ia daripada pekerjaan yang meliarkan daripadamu oleh nafsu. Mana nafsu tak suka benda tu, ya, dia tak minat, dia liar, akan sebagai liar tabiat, bukan kerana liar takut, dan rasa haibah dengan Allah Ta'ala. Maka ketahui ilmu bahawasanya itu dipanggil kebajikan. Dan jika ada ia setengah daripada barang yang cenderung kepadanya nafsu, akan sebagai cenderung tabiat, dan kejadian dia itu tiada cenderung harap dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitu rasa gemar dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lintas dia jadi begitu. Maka itulah kejahatan. Kerana nafsu ammaratun bisu, tiada cenderung kepada asal kepada kebajikan. Maka hendaklah ia mengambil akan timbangan ini, dipanggil mizan neraca ini, apabila ditiliknya dan engkau haluskan tilikan, mengamat-amati, nyata bagimu hatirun, itu hatir kebajikan daripada hatir kejahatan. Mana kita akan dapat tengok yang mana hatir yang membawa
manfaat yang baik ataupun mana khatir yang sebaliknya. Walhasil apa dia nak tadi, kita kena ada pemantauan. Jangan kita biarkan saja apa yang terjun dalam kalbi kita ni. Sebab kita duduk tuan-tuan, dia datang macam-macam, sak dia datang. Jadi kita kena pantau. Yang ni yang pesen mana dia bawa. Kalau yang tak elok, cepat kita cut dia. Itu pasal yang kedua. Pasal yang pertama, iaitulah kita mengesan. Ada pasal yang kedua, Al-Fasul Salis. Al-Fasul Sani, bermula pasal yang kedua, apabila engkau berkendak, mana ceraikan, nak bezakan antara kejahatan ada ia daripada pihak syaitan dan antara ia khatir kejahatan yang ada daripada pihak hawa nafsu. Sama-sama buat jahat ni, tapi yang ni daripada syaitan, yang ni daripada nafsu. Hakikat semua daripada Allah. Ni sebab tu jadikan sandar kita. Atau daripada pihak Allah Ta'ala pada permulaan, maka pilih olehmu padanya daripada tiga wajah. Ada pendetilan arif billah, Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali tadi. Detail dia, tuan buka satu cara mengamati supaya perjalanan kalbi kita dicantik. Dia terosak. Semua fokus balik kepada kalbi, sebab dia yang boleh mengenali makrifat Tuhan. Kalau kita silap jaga, dia rosak je habis. Rugi besar. Yang pertama, jika engkau dapat akan dia putus lagi tetap, mana apa dia tak beranjak atas hal yang satu, maka itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu tuan beri hidayat, pum, dibuka dia kepada hati tukang sihir Fir'aun. Nah, tuan jempakkan daripada Ta'ala. Ketika itu apa? Fir'aun kata, aku cencang wala uqatian wala usalliban, aku cencang kepada tak beranjak dia. Mati-mati dia itu. Itu menandakan satu daripada apa? Khatir yang kuat minallah dia datang, cempakkan nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau daripada hawa nafsu, itu juga. Ya, maknanya dia putus, dia tak beranjak. Nak buat baik dia takkan beranjak, ataupun nak buat jahat dia tak beranjak. Orang kata apa, dak dia nak buat dia. Itu nafsu. Dia degil ni. Maka jika engkau dapat akan dia taraddud pergi mari, nak buat tidak, nak buat tidak, tiada tetap, lagi berbalik-balik, sekali begitu, sekali begini, sekali begitu, sekali. Maka ketahui alimu bahawasanya daripada syaitan. Syaitan sentiasa tembak dalam kalbi. Kadang kita rasa takut, kadang-kadang dia berbalik-balik, jadikan dia waswasah, nama dia kan, cuma dia menjadi was-was. Dan adalah setengah daripada orang yang arifin, daripada arif billah, para awliya. Dia berkata apa? Umpama hawa nafsu itu umpama harimau namir. Mana satu binatang, harimau, apabila lawan ia, dia kalau berlawan, dia bergaduh, tiada berpaling melainkan dengan pukul akan dia sehingga-hingga. Mana dia tidak akan berpaling, ya, dengan pukul akan dia sehingga-hingganya dan keras yang nyata. Atau umpama orang yang kharij, yang berperang kerana etikat mereka itu agama, tiada hampir balik ia hingga dibunuh. Dan umpama syaitan seperti harimau akar, dia pergi, dia terkejar, dia pusing. Jika engkau halau akan dia daripada satu pihak, masuk ia pada pihak lain. Yang tadi dia tekan namir, mana dia tekan tu, dia tak beranjak. Kalau yang pesen satu lagi ni, kita tekan dia lagi, tapi dia tak lagi habis, dia pusing balik. Itu jahatnya syaitan begitu, dia tak lagi habis, ya. Jadi yang kedua, jika engkau dapat akan dia mengiringi dosa yang engkau kerjakan dia. Tadi yang atas tadi apa? Jika engkau dapat akan dia diputus, lagi pula tetap tak beranjak. Yang sini tidak, sebalik. Kita tengok kalbi kita tadi, dapat akan dia mengiringi dosa tadi, engkau kerjakan dia, maka itulah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana menghinakan dia dan seksa dengan kelam, demikian dosanya. Sebagaimana firman Ta'ala, kalla bal
rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, menambahkan, artinya sekali-kali tidak. Demikian sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka itu. Ran mana apa? Karat. Mana usaha-usaha yang mereka lakukan menambahkan karat-karat dalam kalbi dia. Maka benda ni mana nak lagi dipantau supaya dibersihkan cepat. Maka makna kalla itu dipanggil radak. Radak mana rad'un, artinya menahan, yakni tertegah. Tetapi ran yang di atas hati mereka itu barang yang ada mereka itu berusaha daripada dosa. Mana karat-karat yang diusahakan oleh kalbi yang sudah rosak. Maka jadi seperti karat pada hati mereka itu. Kalau berkarat dia payah cas dan pelak di tempat cas karen. Kalau ada penuh karat dalam karen tak jejak, dia ketuk-ketuk dia tak jalan. Padahal dia cantum sebab ada karat. Itulah ibadat. Bila kita buat cantik ibadat tu tempat pembukaan, tapi bila karat dah banyak dia tutup. Sebab tu ibadat tempat kontak kalbi dia berlazat dengan Tuhan, tapi dah jadi karat dah jadi. Dia tak dapat rasa sebenarnya. Bagaimana pemantauan kita kena buat supaya karat-karat tadi kita pakai kesan, dan bila kita kesan boleh kita bersihkan dia. Dan kata Syekh kami Imam Haramain, imam dua tanah haram Mekah wal Madinah, guru bagi Hujatul Islam Al-Imam Ghazali. Maka ini khatir, mana lintasan kalbi, hati sak, membawa kepada dosa dan kepada keras hati. Pertamanya khatir, kemudian membawa kepada keras hati, dipanggil ranun. Ran mana karat, ya ini hitam bekas kelam dosa tadi. Dan jika ada khatir itu permulaannya tiada mengiringi dosa, dia datang tu tak adalah berbentuk dalam dosa yang ada daripadamu, maka ketahui alimu bahawasanya daripada syaitan. Inilah pada kebanyakan. Kerana apa? Memulai ia dengan menyeru kepada kejahatan, kemudian menuntut menyesatkan dengan tiap-tiap kelakuan. Itu apa dipanggil? Seruan daripada syaitan. Yang ketiga, jika engkau dapat akan dia tiada mentaifkan dan mengurangkan. Dia tak ada mentaifkan dan mengurangkan dengan zikrullah. Kadang datang tu ketika selemah, hati datang gini-gini, insan tu dia akan jadi lemah semangat, kadang rasa malas atau lain. Yang sini tidak ni. Dia datang, dia tembak, dia mendaif dan mengurangkan akan zikrullah. Hati datang dengan tiada hilang. Jika engkau dapat akan dia tidak mentaifkan dan mengurangkan zikrullah dan tidak menghilangkan ingatan dia, maka itulah dipanggil daripada hawa. Itu hawa nafsu. Dan jika engkau dapat mentaifkan, jadi dapat mentaif, jika engkau dapat akan dia tiada mentaifkan, mana kita tak boleh nak taifkan dia, dan mengurangkan pula dengan zikrullah. Sifat dia menyebabkan kita jadi leka daripada zikir. Maka tiada dibilang, maka itulah dipanggil hawa. Dia tekan kuat. Dan jika engkau dapat mentaifkan, melemahkan dan mengurangkan dengan zikrullah, maka itu daripada syaitan. Mana bila datang bisikan tak baik, kita berzikir apa sebut, dia lagi hilang. Itu daripada syaitan. Itu beza lah. Yang ni tak ada tekan ni, itu nafsu. Sebab kita tak tahu macam mana cara datang. Syaitan ada cara dia. Kalau nafsu kan ada cara-cara untuk mengobati dia. Ini kita mengambil jalan kesan dulu kan. Dia macam doktor kan. Ini doktor pakar, siapa doktor pakar ni? Hujatul Islam Al-Imam Ghazali. Nak bagi ubat, kita pergi doktor pakar. Dia tak tahu bagi ubat, dia kan. Termasuk duduk ambil ubat ni makan. Dia tak tanya sakit apa, dia tak kesan. Dia cek dulu kan. Perempuan dia pasang kat kepala dia dulu. Cek panas darah apa ni, laju ke jantung ke apa semua. Tujuan dia apa? Kita nak tahu obat dia. Begitulah arif billah. Dia kesan rohani kita tadi. Kalau sakit ke semalam ni daripada mana ni? Daripada syaitan ke? Daripada nafsu ke? Sebab dia kan nak suntik obat biar sesuai dengan dia.
supaya betul baik qalbi insan tadi jadi baik. Dan jika engkau dapat mendaifkan dengan dia, mengurangkan dengan zikir, maknanya kita dapat mengurangkan dengan zikir. Zikir dia slow, kena tak baik itu hilang, maka itu daripada syaitan. Seperti barang dia sebut pada tafsir firman Allah Ta'ala, ya, min syarri waswasil khannas, itu daripada kejahatan bagi waswas, ya, yang khannas, itulah duduk pada hati anak Adam. Dia tembak dalam kalbu itu macam-macam, ya, kelalaian, bisikan tak elok, dia tembak. Sebab tu kalbi kita nak selamat, jangan putus zikir. Itu saja. Sentiasa Allah, kita pandang Allah Ta'ala terus, ya. Jadi kalau benda datang tu kita nampak itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Atau kalau kita maknanya kita pasang benda tu. Maka apabila menyebut zikrullah, kemudian dan jauh ia, dan apabila lalai, was-was ia. Mana kita lalai, dia datang balik. Itu mana syaitan. Sebab Imam Ghazali sebut di sini ada 7 lorong, 7 lorong dia masuk. Macam anjing, ibarat macam anjing. Bila anjing tu kita segar dia lagi, dia tak lagi habis. Dia pusing cari jalan lain, tak dia masuk lagi. Kita segar dia lagi balik, dia tak lagi habis, dia pusing masuk jalan belah sini lah. Imam Ghazali cek balik 7 jalan balik. Ya, 7 jalan dia masuk ini, masuk sini, masuk. Itu kerja syaitan lah. Bila nafsu lagi pula nak melawan Allah. Sebab tu kalau tak ada bantuan Tuhan, memang terbalik insan, memang terbalik. Sebab tu kita harap sangat bantuan daripada dia. Dan bantuan akan datang bila kita banyakkan amal saleh. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang dia, bantuan dia datang pada orang yang muhsinin, mengerjakan amal saleh. Lagi banyak kita amal saleh, lagi banyak kita zikir, banyak baca Quran dan sebagainya, lagi meningkatkan power dalaman tu lagi cantik, ya. Dan satu lagi al-fasl salis, yang ketiga, pasal ketiga ni, apabila engkau berkendak bahawa engkau menceraikan, bezakan khatir, mana lintasan-lintasan kebajikan yang ada ia daripada Allah Ta'ala dan daripada malaikat pula, ya. Kalau tadi dua-dua jahat kan, syaitan pun jahat, nafsu pun jahat, maka yang tekan betul tak banyak tu nafsu. Maka nafsu cara dia, obat dia ada 2 perkara paling besar, ya. Dia kuat melawan kan, kita kurangkan umpan dia, ibarat kuda yang liar atau himar yang liar. Maka nak jinakkan dia, 2 perkara besar kena dibuat. Pertama, kurangkan umpan makanan dia, bagi tapi jangan bagi banyak. Kemudian muatkan atas belakang, ya, binatang yang liar ni, kuda atau himar tadi, dengan muatan yang mencukupi dia supaya dia slow. Sebab kalau tak letak muatan terbelakang dia, dia jangan, dia liar ni. Bila dah berat, dia jalan berslow, senang kita tuntun dia, ya. Dia jinak slow sebab mata belakang dia berat kan. Daripada muatan amal, begitulah. Kalau binatang letakkan muatan, maka kalbi kita, hakikat diri kita, roh kita ni kita letakkan apa? Ibadat. Sebab bila ibadat banyak dia slow. Itu sifat nafsu. Bila kita tak letak muatan, dia gengan, akhirnya dia terik kita, dia paut kita macam-macam. Jadi 2 cara besar ringkas nafsu apa? Kurangkan kendak-kendak ni. Dia nak benda tu kita kerat, cukup lah tu. Yang ni pun tak habis cukup, contohnya lah, kita kerat nafsu ni. Kemudian tekan pula dia dengan banyak zikrullah, banyak baca Quran dan seumpamanya, insya-Allah, ya, dia akan jadi timbul, dia akan pergi ke arah kesucian yang cantik dengan kurniaan Allah Subhanahu taala. Dan satu lagi yang kedua daripadanya, jika ada mengiringi ijtihad daripada dan taat, mana istilah apa? Kesungguhan dan ketaatan, maka itu daripada Allah Ta'ala. Ya, kau nampak kuat tekan tu kan, tak ada pelintas lain, atau memang terus daripada dia terus. Jadi macam-macam cara dia. Dia bagi kita terus direct daripada dia, atau melalui malaikat ilham, mulhim. Begitu juga yang 2 lagi, syaitan dengan nafsu, 2 lawan 2 ni. Dan firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu, dan mujahadah mereka itu, mana orang-orang yang berjihad fina, perjalanan kami,
Di sini jalan apa? Jalan nak menembuskan makrifat kita kepada Allah Ta'ala. Mana kita pasal bergentap berlawan dengan musuh tadi, syaitan, nafsu, dunia kan. Sebenarnya kami tunjukkan jalan kami. Ingat ya, keyakinan kita sungguh. Kita minta semua Ta'ala, insya-Allah kita yakin dia akan buka. Ya, bila masa terserah kali kita usaha je lah supaya terbuka jalan sebenar kepada dia. Jalan nak balik, bukan jalan terduni, jalan nak balik sana. Allah. Dan satu lagi, walladzina ihtadau zadahum huda. Dan mereka itu, iaitu yang dapat petunjuk kami, kemudian kami tambah akan mereka itu petunjuk. Ini kita harap yang dapat hidayat, kemudian zadahum, menambah ia Allah Ta'ala hum akan mereka itu hudan, ada petunjuk daripada Ta'ala, sehingga dia betul-betul duduk dalam darajat makrifat yang tinggi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ia pada permulaan, maka itu dinamakan dia malaikatun, malaikat. Pada ghalibnya datang bisikan-bisikan yang baik, tu ghalibnya gitu. Jadi antara apa, sedikit perincian tentang iaitulah cara masuknya kalbi kita tadi. Dia nak kawal supaya jangan dia terpesong dalam perjalanan dia tadi, takut dia tak sampai. Dan diceritakan sini akan gangguan-gangguan yang berlaku. Maka dia antara dia. Dan yang ketiganya, jika ada ia pada usul agama, wallah.